di atas muka bumi ini. Datang je malaikat, mula diri depan muka kita, kejut, tengah tidur bangun. Bangun, katanya malaikat. Wahai hamba Allah, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, waktu tersebut dengar saja, terkeluar daripada mulut orang-orang yang tak bersiap. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan sebut di kalimah ni. Bila dekat nak meninggal dunia, Allah rakam daripada mulut kebanyakan orang Islam, dia sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh bagi tahu tak pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je. Malaikat tangguh. Sekejap, ajalin qarib. Seketika saja. Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika mana datangnya saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran, itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, di mana saat yang kita sedang berkumpul ini, kita semua tahu bahawa ia telah menjadi sejarah dunia. Di saat mana sekarang ini malaikat-malaikat sedang sibuk mencabut nyawa-nyawa manusia, di saat yang disebut dengan tak pernah dalam sejarah dunia orang mati kerana penyakit COVID-19 ini, seramai hampir lebih kurang 960,000 lebih. Yang mati tinggal 40,000 lagi untuk mencukupkan lebih kurang 1 juta orang. Dan orang yang terkena dengan penyakit ni saja hari ini genap lebih kurang 30 juta manusia. Jumlah yang bukannya jumlah yang sikit. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam penyakit yang Allah landakan ke atas manusia ini, berlakulah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di waktu itu penyakit yang disebut dengan penyakit Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini terkena zaman Sayyidina Umar, yang mati lebih kurang seramai sejumlah lebih kurang 20,000 orang saja. Lepas pada itu tak ada penyakit yang teruk-teruk yang melanda. Kemudian kematian itu sampai peringkat manusia ni hampir ratus ribu dan sampai 1 juta ini. Kita jangka bahawa mungkin dalam 2-3 minggu lagi cukuplah 1 juta orang yang mati kalaulah penyakit ini masih lagi merebak. Manakala
kita pula alhamdulillah Allah tak masukkan dalam senarai mereka tersebut. Sepatutnya kita ni masuklah dalam senarai itu. Tapi Allah tak jadikan kita untuk dengan penyakit tersebut. Alhamdulillah. Sebagaimana disebut Ustaz pengerusi sebentar tadi, bahawa Allah telah memberi kesihatan pada diri kita. Tapi janganlah pula bila Allah bagi kesihatan pada kita ini, kita mula berfikir bahawa kita ni tak akan mati-mati dah dalam hidup. Janganlah kita rasa kita selamat dalam hidup kita yang kita ni tak akan mati pula. Lalu kita menjadi leka dalam hidup kita. Yang kita ni, kita kena faham bahawa kehidupan kita bukan di sini sahaja. Tetapi Allah jadikan kehidupan kita ni, Allah ajar pada kita baca doa. Dalam doa kita sebut, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya bukan nak hidup di dunia sahaja, tidak. Tapi saya nak hidup sampai kehidupan di akhirat nanti, ya Allah. Hidup dunia ni hiduplah. Allah bagi peluang pada kita hidup ni, nikmatlah. Yang kita kena rasa syukur dalam diri kita. Tapi yang kita kena bimbang, bukan bimbang mati yang depan kita ni saja, tidak. Tapi kita kena bimbang, macam mana kita nak hidup lepas pada mati nanti. Yang tu mesti sentiasa menerawang dalam pemikiran kita. Sentiasa kita terbayang-bayang dalam hidup kita. Macam manalah kita nak hidup di malam tama dalam kubur sekejap lagi. Macam manalah kita nak buat di saat mana keluarnya ular-ular dalam kubur kita mula membelik jasad kita. Macam mana kita nak lakukan di saat demikian? Macam mana kita nak buat malam kedua, malam ketiga kita dalam kubur seorang-seorang, tiba-tiba keluar ulat sebesar telapak tangan, mula memamah daging-daging kita, mula mengoyok tubuh badan kita. Di saat tersebut bunyi ulat-ulat ni mamah tulang-tulang kita, bunyi kak di mamahnya. Macam mana kita nak buat di saat demikian? Kalaulah di saat mana kita dalam kubur, tiba-tiba kubur kita ni senyap, sunyi je kubur kita. Kemudian gelap gelita je dalam kubur kita. Macam mana kita nak terang, nak suruh lapang kubur kita di saat demikian? Ataupun bila kita bangun nanti di akhirat, nama kita boleh dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar nama kita daripada jumlah ramai-ramai manusia yang berkumpul, tiba-tiba nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum di telaga Kausar Rasulullah. Ataupun kita ni bila sampai di padang mahsyar, saat mana melayang suratan amalan manusia, tangan kanan kita je yang terangkat, tangan kiri kita tak terangkat. Macam mana kita nak buat sekarang ini, waktu mana kita hidup di atas dunia? Ataupun kita fikir seorang-seorang, macam mana kita nak boleh dapat duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad, masuk dalam syurga Allah dalam keadaan tidak dihisap dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada cara berfikir sebegini, tiap-tiap hari fikir macam mana, tiap-tiap masa kita berfikir macam ni, tanda kita orang cerdik. Tanda orang cerdik lah ni. Rasulullah sebut, orang yang dia boleh buat macam ni cerdik lah tu kamu. Tapi kalau kamu celik mata je, kamu fikir nak makan roti canai ke, nak makan nasi goreng pagi ni. Kamu mula hidup, kamu mula fikir nak jalan ke mana, nak pergi ke mana, nak buat apa dia pada hari ni. Tak ada berfikir untuk nak hidup lepas pada mati nanti. Itu menunjukkan kamu ni di kalangan manusia yang bodoh sepanjang kamu hidup di atas dunia. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang menyiapkan diri dia untuk hidup lepas pada mati dia. Ni orang paling cerdik dalam hidup. Orang paling cerdik ni bukan orang yang rumah besar. Orang paling cerdik ni bukan orang yang ada title PhD, doktor dalam hidup dia, jadi datuk, Tan Sri dan sebagainya. Tak. Dia bukan orang cerdik lagi. Orang cerdik ni bukan orang yang mempunyai kenderaan yang mewah dan sebagainya. Cerdik dalam hidup ni, bila hidup kamu mula berfikir, macam mana nak hidup akan datang?
Macam mana nak hidup di padang mahsyar Allah? Macam mana nak hidup sampai masuk dalam syurga Allah? Inilah secedik-cedik manusia. Wal ajiz, dan orang bodoh di kalangan kamu. Dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu siapa? Manittaba'a hawahu. Orang yang hidup melayan je hawa nafsu dia. Hidup ni layan, ikut je hawa nafsu. Dia layan je kehidupan dia. Orang tanya tak semayang? Tak. Kenapa kamu tak semayang? Aku penat. Dia jawab demikian. Kenapa kamu orang Islam ke kafir? Islam. Jangan sebut-sebut kafir ni, jangan sebut. Marah dia. Orang tanya dia lagi, habis tu kamu tak takut neraka ke kamu tinggal solat ni? Takut. Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah, aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang hidup dia melayan hawa nafsu. Layan kehidupan dunia ini, yang kita akan berhenti. Yang kita akan berhenti dengan dunia. Lepas pada kita berhenti, kita akan hidup balik di dalam alam yang jauh lebih besar yang disebut dengan alam barzah. Para hadirin sekalian, bertitik tolak daripada sinilah saya nak sebut sikit pada para hadirin sekalian. Kita orang mukmin, biar orang yang hidup berpandangan jauh, jangan berpandangan singkat. Rasulullah ajar pada kita, pandang jauh nak hidup, jangan pandang sekejap di dunia. Orang yang pandang jauh, dia akan bersungguh-sungguh. Orang kita, dia sanggup belajar ke Amerika, dia sanggup belajar ke United Kingdom, dia sanggup belajar ke Korea, dia belajar di Australia. Kalau kita tanya, untuk apa kamu belajar jauh-jauh? Dia jawab, untuk kehidupan sempurna, lepas pada balik nanti dapat kerja yang hebat-hebat dalam hidup. Demikian juga kita, kalau kita nak hidup sampai ke dalam syurga Allah, kena hidup dalam keadaan belajar. Kena sentiasa menuntut ilmu. Di antara ilmu yang perlu kita tuntut dalam hidup kita ni, bahasa yang mudah apa dia? Ilmu saat kematian. Bagaimana perlu kita lalui. Ramai orang kita ni tak pernah belajar pun macam mana nak lalui saat kematian dalam hidup kita. Saat yang kita akan melalui, yang disebut dengan mati. Mati itu matilah. Kalau kita sebut mati itu, benda apa dia? Berpisahnya roh di antara jasad dengan tubuh badan kita. Apabila keluarnya roh daripada jasad kita, maka dianggap matilah kita. Tapi apakah berhenti dengan sebab dengan kita mati itu maka mati berakhir perjalanan hidup? Tak. Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajar melalui Rasulullah untuk apa dia? Bagi tahu pada umat kamu, lepas pada kamu mati, kamu akan hidup. Kamu akan hidup di alam yang ketiga dalam hidup kamu. Alam pertama yang pernah kamu lalui dalam hidup. Dalam hidup kita ni, kita pernah lalu dah sebelum daripada ni. Alam apa dia? Alam kandungan ibu. Ni alam yang pernah kita hidup. Saya yakin orang kawasan ni, tak ada seorang pun yang sebut, saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah labu. Tu cerita lama, dia panggil demikian. Orang-orang kita dahulu, boleh jadi dia sebut demikian. Tapi hari ni, semua sebut. Kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada keturunan ibu saya. Saya keluar daripada keturunan ayah saya. Ni kita boleh sebut perkara demikian. Lepas pada kita hidup di alam pertama, kita balik semula ke alam tersebut, tak balik dah. Kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana. Alam yang hancur. Disebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan menjadi fan. Fan maknanya hancur. Senang cerita ni. Semua benda yang hidup atas dunia ni akan hancur. Yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam dunia ni, alam fana ni, kita akan hidup alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Ini dipanggil alam barzah. Kemudian lepas pada alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Kita akan hidup di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpul dan dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Kita akan bangun balik di padang mahsyar. Bila bangun daripada kubur masing-masing, mula berjalan bergerak ke Baitul Maqdis. Tanah ni jadi sama je. Jadi rata semua. Tak ada lagi bukit bukau, gunung ganang, tak ada.
Langit dah tak ada dah. Tuan-tuan bangun daripada kubur tuan-tuan, saya bangun daripada kubur saya, semua berjalan. Jalan, bangun-bangun tu, jalan pergi menuju, bermula daripada Baitul Maqdis. Disebut dalam hadis Rasulullah, tempat permulaan pada mahsyar Allah. Yang dianggap besar dalam kehidupan kita ni, Tanah Aqsa tersebut. Tanah Aqsa tu menjadi besar dalam hidup orang Islam. Kenapa? Tempat bermulanya pada mahsyar Allah. Disebut dalam hadis-hadis Rasulullah, tempat yang di mana kita akan dikumpulkan. Bila kita bangun, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina? Siapa yang bangunkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita tidur, tiba-tiba kita bangun sekarang. Lalu dengar satu suara jawab pada kita, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Ini kita ingat balik yang diceritakan oleh para asatizah, para alim ulama cerita, yang kita akan bangun di pada mahsyar, teringat balik kita. Oh ya, pernah dahulu kita dengar kuliah, orang bagi tahu dah, kita ni akan bangun balik di pada mahsyar. Ni dalam surah Yasin kan? Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin tu dia panggil. Nak sebutnya, kita hanya jumpa ayat yang Allah cerita demikian. Bangun ni pada mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Turun malaikat, kepung kita ni, kepung manusia dan juga jin. Yang datang malam ni, manusia dan juga jin. Tolong dengar ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ma'syaral jinn wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang nak lari sekarang, aku nak tengok dia lari. Atas dunia dahulu bukan main lagi, dia lari. Kalau orang ajak dengan ceramah, dia boleh jawab, malam ni tak boleh lah, malam ni ada pasar malam, dia sebut demikian. Malam ni tak boleh lah, malam ni ada cerita, malam ni ada nak tengok cerita 7 hari mencintaiku. Nak sebutnya malam ni tak boleh lah. Hidup atas dunia ni kan banyak cabang kan, banyak hala. Kalau orang ajak kita, jom baca Quran, tak boleh lah, saya sibuk. Jom baca WhatsApp, boleh disebut. Nak sebutnya gambaran manusia atas dunia ni. Tapi sampai di akhirat, boleh lari? Tak boleh lari dah. Cuba lari, katanya Allah. Sebut pada jin dan juga manusia. Ya ma'syaral jinn wal ins. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu. Katanya malaikat, cuba lari sekarang. Lari, aku nak tengok kamu lari. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas, kecuali yang dilepaskan oleh Allah. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke mana? Di pada mahsyar tersebut. Nak pergi kepada sama ada masuk syurga ataupun na'udzubillah min zalik, dihumban ke dalam neraka. Alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka, ataupun disebut alam syurga ataupun alam neraka. Tuan-tuan bacalah dalam ayat Quran. Bila sebut tentang syurga neraka, semua Allah sebut khalidina fiha abada. Bila sebut syurga, khalidina fiha abada, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut tentang neraka, khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam yang boleh kita nak lalui lepas pada alam tersebut. Berakhir kita dengan syurga ataupun neraka. Para hadirin sekalian, kita bila kita sebut begini, saya sebut perjalanan kita perlu lalui ini, nak suruh apa dia? Nak jadikan diri kita ni supaya kita fikir macam mana kita nak boleh lepas pada masa-masa alam yang akan datang nanti. Ada satu jalan yang Allah sediakan. Bila kita nak suruh kita lepas di sana, ialah jalan sakaratul maut dipanggil. Jalan sakarat. Dalam hidup kita ni untuk nak lepas daripada alam dunia ni, nak pergi kepada alam barzakh, kamu kena lalui satu perjalanan yang disebut dengan sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kalian. Bila akan berlakunya sakarat? Kita tanya, bila nak berlaku sakarat ini, Ustaz, dalam hidup kita? Rasulullah sebut, Allah bila dia jadikan sakarat ataupun kematian, menghampiri kematian, tak mati lagi, tapi dipanggil sakarat, perjalanan awal untuk kepada kematian.
Sebelum kamu mati, kamu akan melalui sakarat. Macam mana kamu nak lalui sakarat ini? Bila masanya? Allah bagi tanda. Tanda. Sebelum sampai saat sakarat, Allah bagi tanda. Lalu ditanya, apa tanda-tandanya untuk kita sampai saat sakarat? Rasulullah sebut, bila rambut kamu dah mula beruban, itu tanda kamu akan dekat dengan sakarat. Rasulullah mula sebut demikian. Dalam hadis Rasulullah, bila dalam hidup kamu, rambut kamu dah mula beruban, kamu akan melalui sakarat. Itu tanda-tanda awal. Yang kamu akan melalui saat sakarat. Bila lagi masa sakarat? Bila kamu kena penyakit. Kamu ada penyakit je, menandakan kamu akan melalui sakarat. Kamu ada penyakit, berjumpa dengan doktor, doktor tanya. Kita tanya doktor, doktor, kenapa saya ni pening-pening kepala? Kenapa saya ni rasa bingung je perjalanan? Kenapa saya ni macam nak rebah? Kenapa kaki saya ni jadi bengkak-bengkak begini? Doktor bagi tahu, Pakcik dah ada kencing manis. Pakcik dah ada darah tinggi. Pakcik dah ada gout. Misal contohnya. Menandakan apa dia? Sebenarnya penyakit ni satu tanda awal kepada kamu akan melalui sakarat sebentar lagi. Dalam hidup kamu. Sakit itu Allah bagi tanda. Tanda untuk apa dia? Bila kamu ada penyakit, wahai orang yang ada penyakit, kamu kena tahu. Sekejap lagi, kamu akan melalui satu perjalanan yang disebut dengan sakaratul maut yang akan berdepan dalam hidup kalian. Bila lagi sakarat ini akan berlaku dalam hidup kita? Disebut lagi. Bila kulit-kulit kamu sudah berkedut. Kulit-kulit kita dah mula berkedut. Bila lagi sakarat yang akan berlaku dalam hidup kamu? Bila usia kamu 60 tahun. Sesampai saja usia kamu 60 tahun, kamu kena tahu, kamu akan berdepan dengan satu perjalanan paling ngeri dalam hidup. Paling menakutkan dalam hidup. Yang disebut dengan sakarat. Bila sampai umur 60 tahun, tak payah panjang lagi angan-angan. Mula pendekkan angan-angan. Kerana sekejap lagi, kalian akan melalui satu perjalanan yang lebih dahsyat dalam hidup ini. Yang disebut dengan sakaratul maut. Yang Rasulullah SAW sebut, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Gempar. Kamu tak pernah rasa sebegini rupa yang Allah nak jadikan dalam kehidupan kamu. Islam diajar supaya kita tahu bila lagi tanda-tanda yang kamu akan melalui sakarat. Tanda besar kamu akan melalui sakarat bila saat mana hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka. Tak kira umur kita berapa saja dalam hidup kita, tanda besar kamu akan melalui sakarat, hijab mata kamu mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka, kamu mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun untuk memulakan satu pengalaman baru dalam hidup kamu yang disebut dengan kematian yang kamu akan lalui sekejap lagi dalam kehidupan kamu. Saat mana hijab kita mula dibuka, kadang-kadang tengah bawa kereta, kadang-kadang tengah bercakap, kadang-kadang tengah makan, kadang-kadang tengah tidur, kadang-kadang ada orang tengah sujud, kadang-kadang berbeza-beza keadaan manusia. Yang sampai hijab kita tengah bawa kereta, tiba-tiba hijab mata mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka saja, di waktu tersebut kita nampak berduyun-duyun para malaikat Allah turun. Malaikat Allah turun, mula berdiri di hadapan muka kita. Masa tersebut mula Allah tukar daripada masa dunia kepada masa sakaratul maut. Bila berdiri saja malaikat di hadapan muka kita, malaikat mula umum. Dua keadaan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, itu menunjukkan diri kamu akan memulakan untuk kamu mengembara kepada alam barzah. Pengembaraan yang kamu akan lalui di saat itu. Di mana hijab mata kita mula dibuka, malaikat datang. Malaikat sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ni di kalangan tersebut, insya-Allah. Bila kita datang malam-malam sebegini, kita harap kita di kalangan orang yang dilembutkan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dekat demikian, ataupun kedengaran kita menggigil ketakutan, malaikat datang, malaikat pujuk terus, malaikat berdiri, malaikat sebut, Assalamualaikum wahai hamba Allah yang saleh. Lalu disebut dengan kalimah yang baik, bauan wangi yang semerbak. Dalam hadis Rasulullah sebut, wangi kita bau tu semerbak, tersenyum indah. Saat itu
Lalu malaikat mula sebut, alla takhafu wala tahzan. Kamu jangan takut ya. Jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap kamu, terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu. Mula mengecik peluh. Peluh mula mengecik di atas dahi. Bila kita tengok orang yang melalui sakarat, dia mula peluh di atas dahi dia, Rasulullah kata tanda dia ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda dia mula ahli syurga Allah. Ni di kalangan demikian. Lalu mulut kita ni tak terhenti. Mulut ni sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang dan diulang. Kita tak berhenti dah. Orang mukmin ni, saya nak pesan orang kafir ini malam ni, bila nampak saja malaikat mula sebut saja demikian, mulut kita jangan berhenti sebut. Kalimah apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang sebanyak mana? 40 kali. 40 kali. Rasulullah sebut, siapa yang boleh sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebelum daripada dia dicabut nyawa dia tersebut, maka dia meninggal dunia itu bagaikan dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat yang demikian. Ini kalimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita. Orang mukmin dia akan disebut kalimah ini. Dan saya sentiasa mengimpikan saat sebegitu. Biar kita ni dapat nikmat ini. Yang hadir malam ni semuanya boleh dapat nikmat yang ni. Walaupun sebegitu, Rasulullah sebut ada orang yang disebut gambaran orang yang Islam, tapi dia hidup dalam keadaan buat khianat. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok orang yang zalim saat dia melalui saat ghamaratil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Ada satu kelompok lagi. Bila datang malaikat berjubah hitam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian mula berdiri di hadapannya, Rasulullah kata, kalau tengok pada wajah dia itu pun cukup untuk mematikan seluruh alam ini di atas muka bumi ini. Datang dia malaikat, mula berdiri depan muka kita. Kejut, tengah tidur bangun. Bangun, katanya malaikat. Wahai hamba Allah, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja. Waktu tersebut, dengar saja, terkeluar daripada mulut orang-orang yang tak bersiap. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan sebut ni kalimah ni. Bila dekat nak meninggal dunia, Allah rakam daripada mulut kebanyakan orang Islam, dia sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh bagi tahu tak pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je. Malaikat tangguh. Sekejap, ajalin qarib. Seketika saja. Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Saya nak bagi semua dah ni. Harta yang saya cari ni, Allah tak sempat ni malaikat. Malaikat sekejap nak bagi harta yang dicari, nak bersedekah semua. Wa akun minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Malaikat mula masuk. Start daripada situ, malaikat mula masuk. Sambil masuk, malaikat umum terus. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni lagi daripada apa? Lagi daripada SPRM ke? Lagi daripada LHDN ke? Lagi daripada apa dalam hidup? Lagi daripada malaikat maut je. Jangan sempat malaikat maut cukup je nyawa kita. Tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Mereka jogging tiap-tiap pagi tu. Jogging pagi-pagi ni. Lagi daripada apa kita tanya? Mesti dijawab. Lagi daripada malaikat maut je.
Tanya orang yang makan ubat segenggam setiap hari. Dia lagi daripada apa dalam hidup ni? Dia makan ubat setiap hari tu, kenapa banyak sebegitu? Dia jawab, biar lambat mati sikit ustaz. Hari hidup ni, kita ni, hari-hari yang kita lalui ni, lagi daripada malaikat maut. Jangan malaikat maut cekup je nyawa kita. Kalau dah kena cekup nyawa tu, habis. Habis dalam hidup ni. Yang kamu lagi tu, katanya Allah, yang kamu lagi tu, sekarang dah sampai dah. Bila sebut gitu je, lagi bertempiaran roh-roh kita ni. Dalam kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Tazkirah fi Ahwal Maut, dia sebut, bila umum, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Keluar tu, lari roh ni, lari sehingga nampak merah kemerahan dia liang-liang roh. Tak nak keluar. Roh ni tak nak keluar. Lari itu bertempiaran. Beza dengan roh orang mukmin. Bila kedengaran, wahai roh, sila keluar. Keluar daripada jasad ini. Roh orang mukmin kumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Rasulullah sebut, bagaikan minyak yang tak bercampur dengan air. Roh orang mukmin datang mula sejuk di kaki. Bila sejuk di kaki sebut, mereka mula masuk terus ke hujung kaki. Kita mula melalui berbeza-beza keadaan yang disebut dengan perjalanan yang dinamakan dengan sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu dah kena sakarat, inna sakaratun azim. Bila kamu kena sakarat, kamu jangan harap kamu boleh hidup lagi. Bila kamu kena sakarat, maknanya kamu akan melalui satu perjalanan yang menggemparkan dalam hidup kamu. Menakut dan menggerunkan dalam hidup. Bila tanya pada Rasulullah, macam mana saat itu yang perlu dilalui ya Rasulullah? Rasulullah kata, sakit yang tiada bahasa yang mampu dilapaskan. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, sakit saat tersebut tak boleh nak gambar. Sehingga kan badan kita ni, kalau sakit kena sakarat, kalau sakit biasa ni, kita boleh mengadu, boleh sebut sakit, kita boleh sebut demikian. Ataupun kita boleh gosok, ataupun tangan kita bergerak, kaki kita akan mengelupur di saat mana kita sakit. Tapi sakit sakarat sampai tak tergerak badan. Sakit tak sakit tersebut, dia jadi macam semua tubuh badan kita ni, bila kena tarik hujung kaki je, hujung kaki kena sikit je, habis badan kita. Sampai di rambut sakit, di telinga sakit, di cuping telinga kita sakit, di hidung kita sakit. Semua sudut-sudut dalam tu badan kita akan mula rasa sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Imam Ghazali kata, sehingga kan sakit tak sakit, hitam mata menjadi putih. Hitam mata menjadi putih. Telinga kita ni, cuping telinga kita ni akan menginsut masuk ke dalam. Hidung kita mula jatuh. Di saat mana sakit, belakang kita ni, di antara punggung, papan punggung kita dengan belakang kita ni, dalam keadaan yang ada teluk sedikit di bawah tersebut. Bila sakit tu sampai jatuh menjadi rata. Jenazah kita mula nak menjadi jenazah sebentar lagi. Di saat mana kena saja tarik di hujung kaki. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca dalam kitab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa, tolong datang dengar kuliah cerita tentang sakarat pun cukuplah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar macam mana nak lalui saat sakarat. Bila kena, Rasulullah disebut dalam kitab tu, ditarik daripada bawah tumit kaki kita ni, digentak naik ke atas, kemudian dihumban turun ke bawah. Bila roh kita ni tarik melalui kuku kaki kita tu, naik ke atas, kemudian dihempas turun ke bawah, macam nak berkecai tumit kaki. Rasa sakit yang amat sangat di waktu mana saat yang sedemikian rupa. Bila kena saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kali yang pertama kamu rasa tu jadi bingung dalam hidup. Dia tanya pada Rasulullah, sakit bagaimana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, paling ringan. Rasulullah kata paling ringan. Orang mukmin dia akan rasa bagaikan dia dilibas di mata pedang itu sebanyak 300 libasan mata pedang di muka ni. Tuan-tuan ambil pisau, tuan-tuan layangkan depan mata kita. Cukuplah. Layang, bukan letak betul, jangan. Cuma nak sebutnya, tunjuk saja mata pisau. Ngerilah kita. Ni bukannya main-main. Macam dicincang 300 libasan mata pedang. Disebut dalam satu riwayat yang lain, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata,
bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa kamu tengok macam mana Allah jadikan orang yang zalim saat melalui saat ghamaratil maut, sakaratil maut, ghamaratil maut. Mereka akan sebut pada orang sebut, akhriju anfusakumul yaum. Keluar roh kamu daripada jasad ini dengan penuh keinginan pada hari ini. Bila tanya lagi Rasulullah, macam mana rasa sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan satu lengan yang penuh dengan duri, digodok melalui halqum, terus ke bawah, kemudian ditarik, digentak, naik ke atas, melekat dan tersiap tulang yang disebut daging-daging dalam tubuh badan mereka itu, untuk dikeluarkan roh daripada jasad seorang. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit ini disiat, ditarik di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi, bunyi. Sakit Allah sajalah yang tahu. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Orang perempuan, saat mana kalian melahirkan zuriat, kalian meneran nak keluarkan zuriat tersebut, kalian akan rasa sakit yang amat sangat. Saya tengok orang rumah saya melahirkan zuriat, peluh atas dahi, menggigil tangan, pucat lesi wajah, keluar urat-urat daripada tubuh badan ini. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Yang paling kita takut saat tersebut ialah bila mula roh kita ditarik daripada hujung kaki, daripada kumpulan yang pertama, gangguan syaitan yang tak berhenti-berhenti. Syaitan mula datang pujuk. Dalam hadis Rasulullah cerita, syaitan mula pujuk terus. Wahai anak Adam, jangan cepat bertaubat. Kamu relax, kamu tenang. Kamu tak mati lagi ni. Kamu ni baru dalam proses biasa saja. Sedangkan kita ni jadi keliru. Saat demikian kekeliruan datang keliru. Apa benda ni yang berlaku ni? Dalam keadaan sebegini, tarik, naik, kemudian turun, naik, turun, naik, dalam keadaan naik tu zup sampai ke lutut kita. Bila sampai di lutut, kumpulan yang pertama lepaskan, masuk kumpulan yang kedua. Kumpulan sakaratul maut, malaikat maut ni masuk kumpulan yang kedua. Bila masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut. Daripada lutut, tarik, naik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat, rasa sejuk yang amat sangat di pusat. Kedengaran seluruh tubuh badan kita, sendi-sendi kita, mula masing-masing bagi salam. Assalamualaikum. Kita berpisah sekarang. Kita akan bertemu di akhirat bagi roh orang mukmin. Saling semua mengucapkan salam. Kedengaran bagi salam dah. Masing-masing dah bagi salam. Sendi-sendi ni, setiap sendi ni bagi salam. Kita berjumpa di akhirat. Masing-masing roh orang mukmin. Roh yang tidak mukmin ditarik tadi daripada tempiaran lagi itu, ditarik roh tersebut naik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat, tiba-tiba sejuk di pusat. Dalam keadaan sejuk di pusat kita ni, dalam keadaan begitu, turun sikit demi sedikit. Roh kita ni turun kembali ke bawah. Turun ke bawah ni, syaitan mula sebut, aku dah katakan, tak mati lagi. Kamu jangan cepat taubat ni. Kamu relax dulu. Kamu tenang dulu. Tengah-tengah turun. Roh kita ni turun sampai bawah kemaluan je. Ada setengah riwayat kata, tak sampai bawah kemaluan. Kita pun rasa lega. Lega ni tak mati lagi ni. Baru sampai di pusat baru. Saat yang paling getir dalam hidup. Tiba-tiba, tengah-tengah turun tersebut, turun, masuk kumpulan yang tiga, tarik terus daripada bawah, rentak naik sampai ke halqum terus. Zup naik sampai ke halqum, terhenti di halqum. Bila sampai di halqum tu, tergamam. Allah, mati aku. Baru perasaan mati. Bila perasaan mati, kebanyakan orang-orang yang dia dengar jangan-jangan sekali kuliah ni, dia dengar kadang-kadang dia Islam, kadang-kadang jadi munafik. Kadang-kadang dia jadi seorang mukmin, kadang-kadang dia berubah menjadi seorang yang zalim dalam hidup ni. Bila sampai di halqum, keluar terus daripada mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubatlah sekarang ya Allah. Taubat
Bila sampai di halqum disebut pada malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku taubat sekarang malaikat. Bila sebut aku taubat sekarang tu, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dalam keadaan membiarkan diri dia melakukan perkara-perkara yang buruk. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehinggalah dia sampai saat hadara ahadahumul maut, bila sampai roh dia di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an, sekarang aku taubat ya Allah. Bila sebut aku taubat sekarang tu, turun malaikat terus. Malaikat tengking terus. Kalla, katanya malaikat. Hidup ni jangan begitu, katanya malaikat. Iza balagatit taraqi, ketika mana ditarik roh kamu sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu ketua kampung kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq, wa dhanna annahu al-firaq, bau perasan mati dah aku, mati dah. Wal taffatis saq bis saq, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Mata ni dalam keadaan mata, katanya Allah, tengok kanan, pandang kiri. Mula perasan, habis aku, habis aku. Habis aku tu sampai di halqum saja bunyi kak sekali. Kak sekali, macam benda yang patah begitu. Zuk keluar terus daripada mata ni, terus dalam keadaan tersembur, keluar daripada matanya, masuk dalam bekas yang warna hitam. Berubah wajah menjadi menakutkan. Wajah dia ngeri di saat tersebut. Kemudian mula roh dia dimasuk dalam bekas yang warna hitam, lalu ditutup sambil ditepuk oleh malaikat. Malaikat pukul roh tersebut. Celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Masuk dalam bekas ni, naik terus. Naik terus tu, penjaga langit yang pertama tanya terus. Bau busuk, Rasulullah sebut, tak boleh nak cerita. Bau busuk, dua makhluk je yang tak bau. Rasulullah sebut. Siapa yang tak bau ni? Jin dan juga manusia. Manakala yang lain tu, semua bau. Cicak-cicak dalam rumah, ikan puyuh dalam akuarium, kemudian semua binatang-binatang, semua tahu. Ni ahli neraka tu, ahli neraka. Bila keluar roh daripada jasad tersebut, bau busuk, mereka dah tahu dah. Yang disebut dengan makhluk-makhluk yang lain, semua tahu. Ni ahli neraka. Naik saja roh tersebut, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Roh siapa ni? Naik dalam keadaan menakutkan, bau busuk yang menggemparkan saat ini. Roh siapakah ini? Ditanya demikian. Bertanya saja, dia jawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu katanya penjaga langit yang pertama, celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, menghadap depan Allah pun dalam keadaan sejahat-jahat makhluk Allah. Kemudian kedengar berterbangan, tak lepas. Roh tu tak lepas. Nak naik langit yang kedua, yang ketiga tu tak lepas. Dalam keadaan yang dihumban roh itu. Dibicarakan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab yang panjang. Dicampak ke telaga Barhud, disebut demikian. Dicampak dalam keadaan terawang-awangan, dalam berbeza-beza keadaan yang berlaku. Yang keadaan ini tiba-tiba kedengaran di arasy Allah sebut pada roh ini, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus, diri terus di hujung kepala masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Saya nak sebut, orang mukmin bila sampai di halqum je, saya nak pesan betul-betul pada ayah-ayah, ibu-ibu. Bila sampai roh sampai di halqum, jangan tertinggal sebut kalimah ini. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat yang ni saya pesan ni. Orang kafar ni kena ingat betul-betul. Yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah dah bagi tahu dah. Man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Sebut, jangan berhenti. Bila roh kita naik, mulut kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiba-tiba kita ada masa lagi. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 la ilaha illallah. Disebut dalam hadis Rasulullah pun sebut yang Rasulullah pesan, la ilaha illallah biar jadi sempat 4 yang kita sebut. Tengah-tengah naik itu, mula kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wallahu akbar. Hujung tersebut. Sebut. Bila naik sampai di halqah, mulut kita ni jangan terhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang akhir pada dasar itu. Siapa yang dah Rasulullah pesan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong ulang talqin. Talqin ni maknanya tolong ulang. Laqinu. Tolong ulang pada orang dekat nak mati di kalangan kamu. Talqinkan dia la ilaha illallah. La ilaha illallah pada diri dia sebut. Nak suruh apa dia? Bila dia sebut la ilaha illallah, kamu diam. Jangan bercakap lagi. Lepas pada dia sebut la ilaha illallah tersebut. Rasulullah dah pesan dah. Jangan bercakap lagi. Kerana bila dia hujung dengan la ilaha illallah, maka dengan la ilaha illallah itulah dia membuka pintu syurga Allah SWT. Ini la ilaha illallah. Anak kunci syurga, pintu syurga Allah. Di saat mana dia menghadap depan Allah. Senang ke susah nak sebut? Susah. Dia bukan sebut dengan hafalan, tetapi sebut dengan amalan. Amalan kita ni dengan la ilaha illallah. Antaranya apa dia? Meyakini hidup dengan Islam. Saya nak sebut yang ni besar. Kalau ayah-ayah ibu-ibu tanya, macam mana nak sebut la ilaha illallah Ustaz? Hidup ni mesti yakin dengan Islam. Kalau tak yakin dengan Islam, pergi percaya dengan nasionalis, pergi percaya dengan liberalis, pergi percaya dengan ism yang selain daripada Islam, tak boleh mengucap. Bila sampai di halqum Rasulullah sebut, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Datang duduk sebelah kita. Datang duduk tu, sambil gosok atas kepala kita ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Sebiji muka arwah ibu kita. Ingat ni orang Bukit Kapar, orang Kapar, saya nak sebut ni. Bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah kata, syaitan tu menyamar menjadi arwah ibu kita. Goyang buah dada. Sambil goyang buah dada, dia tunjuk pada kita. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Kamu mati dalam Kristian. Bersama dengan Ummi. Syaitan Bukit Kapar ni tuan-tuan. Syaitan Kapar ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang sini tak kenal pun Yahudi. Dia tak sebut mati dalam Kristian. Orang sini tak kenal pun Kristian. Tunggu sikit je lagi. Tuan-tuan akan dengar. Dia sebut, matilah bersama dengan Abah. Abah mati dalam Islam liberal. Dia sebut. Abah mati dalam Islam nasionalis. Abah mati dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah. Kita sebut. Ramai mana orang kita mati. Di saat mana dia tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Islam. Benar seorang Islam ni. Jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita je. Jangan percaya pada sekularis. Penipu pada orang Islam. Jangan percaya dengan orang kafir. Macam mana pun hebat orang kafir, jangan percaya dengan kekafiran mereka sebut. Kerana percaya pada kafir lah yang menyebabkan kita tak boleh mengucap. Jangan percaya dengan si munafik yang sentiasa menggoda kita. Orang munafik ni sentiasa mengejek-ngejek para alim ulama. Tuduh alim ulama dengan berbagai-bagai tuduhan. Dia sebut, ni bukan ulama, ni ular dalam semak, dia sebut. Dia boleh sebut, ni bukan ulama, ni penunggang-penunggang agama. Jangan percaya dengan mereka. Kalau tuan-tuan percaya dengan mereka, habis keyakinan tuan-tuan. Habis dalam hidup kita. Yang ni yang kita kena hidup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang muslim. Mati dalam keadaan Islam. Dalam hidup kita. Keyakinan kita mesti kuat. Bila keluar saja roh ni, mula bau wangi semerbak. Rasulullah sebut, keluar daripada mata. Sehingga kan Rasulullah pesan, kalau sekiranya kamu meninggal dunia, kamu tengok orang meninggal dunia, mata dia terbuka.
Kamu jangan anggap itu satu kecelakaan yang berlaku padanya. Tetapi roh dia sedang memerhati tengok roh dia keluar daripada jasad dia. Daripada mana? Daripada mata. Bila keluar saja, masuk dalam bekas yang warna putih, cantik. Dengan orang yang sentiasa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Malam-malam sebegini, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. Bila tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan dimasukkan dalam bekas. Bekas Al-Kahfi dipanggil. Cantik indah. Masuk tu, sambil masuk tu malaikat tanpa menampung. Seramai mana malaikat yang menampung ni? Dalam riwayat tersebut, paling-paling tidak seramai 40,000 para malaikat Allah. 40,000 para malaikat Allah. Semua berjubah putih, indah, dalam keadaan cantik tersebut, kemudian masuk dalam bekas. Bila masuk dalam bekas, masuk saja dalam bekas yang cantik ini, kemudian ditutup bauan wangi semerbak. Rasulullah kata, dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Yang lain semua bang. Bila naik saja, roh ni naik saja, angkat saja, seluruh makhluk yang di kalangan manusia, yang di kalangan tidak manusia dan juga jin ini, nampak roh sedang naik. Naik ke langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, bukakanlah roh ini untuk dimudahkan dia menghadap di hadapan Allah. Inilah saat yang disebut dengan kematian. Lalu katanya penjaga langit yang pertama, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati pun dalam keadaan saleh. Naik langit kedua, ketujuh, sampai menghadap di hadapan Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah kita ni dapat demikian. Dengar syurga Illiyin tu turun terus. Roh kita ni turun terus. Diri di hujung kepala masing-masing. Kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kita nampak siapa yang datang untuk melihat jenazah kita. Kita boleh dengar suara-suara orang bercakap di ruang luar rumah kita. Beranda rumah kita tu, kita nampak siapa yang bercakap, siapa yang datang, kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita boleh sebut pada pemandi jenazah. Waktu mana orang mandi jenazah kita, kita sebut pada mandi jenazah tersebut. Perlahan-perlahan. Sakit mati tadi belum habis lagi. Sakit, kita sebut. Badan ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak terasa sakit. Bergerak sikit je jenazah. Bergerak sikit je sakit. Sakit yang amat sangat. Sehingga kan Rasulullah pesan, jangan lama-lama biarkan jenazah tersebut. Bila orang meninggal dunia, cepat-cepatkan hantar dia ke rumah yang kekal, yang dia akan ditinggalkan di situ, yang lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini sendiri. Yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, cepatkan untuk urusan pengkebumian. Jangan tunggu lagi orang-orang lain. Mana yang ada sekitar dia tersebut, uruskan terus. Jangan kadang-kadang orang kita ni, bila dia meninggal dunia hari ni, besok baru dia dikebumikan. Jangan terseksa jenazah. Kita nampak siapa yang mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita untuk dibawa ke kuburan, sampai di kuburan, kita boleh bilang berapa orang yang sembahyang jenazah kita. Letak jenazah kita tu, ternampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Saat mana diangkat ya jenazah kita, nak diturunkan ke dalam kubur tu, rasalah pengalaman yang pertama. Rasa terus pengalaman yang pertama. Angkat tu, nak turun tu rasa terus. Poing terus. Ad-darat disebut demikian. Himpitan kubur. Himpitan kubur. Bukan azab kubur. Himpitan kubur. Yang ni pun kena belajar juga ni. Kena tanya macam mana nak suruh kita ringan himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Disebut dalam riwayat, waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, diiringi oleh para malaikat seramai 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Turun depan Rasulullah. Jenazah Sa'ad bin Mu'az sekali turun depan Rasulullah, kena himpitan kubur sekali. Poing sekali. Poing sekali tersebut
menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian dikembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az balik semula. Bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga himpitan kubur ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kerana dia tak bersih air kencingnya. Tak bersih air kencing dia. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, dengar tak cerita yang Rasulullah bagi tahu yang Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur sehingga kan menjadi halus selai rambut. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kami dengar Rasulullah cerita Sa'ad bin Mu'az memang kena himpitan kubur. Bagaimana yang kena dengan himpitan kubur? Ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az. Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, disebabkan dia tak bersih air kencing. Lalu ditanya lagi, macam mana tak bersih air kencing dia? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az kata, boleh jadi dia pulang daripada permusafiran sekali. Bila dia pulang permusafiran, dia nak terkencing sangat, dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana tersebutlah, boleh jadi kerana itulah dia menyebabkan dia kena himpitan kubur. Kencing sambil berdiri sekali je kena himpitan kubur. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali dah? Kita ni, tu yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Hancing tak habis-habis dia. Nak sebutnya gambaran dalam kehidupan kita di sini. Turun saja jenazah tu, hadap je muka ke kiblat tu, bau terus tanah di hadapan muka. Letak jenazah tu, dengar terus suara ni, bawah telinga ni, dengar suara bawah telinga. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana perjalanan yang akan aku lakukan pada kamu sebentar lagi. Mula hidup terus, tuan. Mula nampak orang tutup liang lahat kita, kedengaran tanah tanih yang mula turun, tung, sampai panggal lutut je. Sampai panggal lutut tu, tiba-tiba berdiri malaikat depan muka kita. Mulut masing-masing kali yang 3 sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan kembali nanti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pada saya, Ustaz, habis tu kami nak buat macam mana Ustaz? Saya nak minta satu. Tuan-tuan tolong belajar, tuan-tuan. Datang tuan-tuan, buat majlis. Saya minta ustaz-ustaz tolong buat kuliah-kuliah. Mana kalau ustazah-ustazah tolong buat kuliah-kuliah. Ibu dan ayah tolong ajar pada anak-anak masing-masing. Bagi tahu tentang perjalanan yang kita nak lalui pada masa yang akan datang nanti. Jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk belajar. Dan jangan jadi penyombong. Bila tanya lagi, macam mana ustaz nak lalui di saat yang getir tersebut, jangan jadi penyombong. Orang yang sombong, memang dia akan rasa kecil waktu mana, saat mana dia melalui saat sakaratul maut nanti. Bila kita jangan jadi sombong. Bagaimana kita jangan jadi sombong? Kita diajar supaya banyakkan bertaubat pada Allah. Minta ampun sepanjang masa dalam hidup. Jangan malas nak minta ampun pada Allah. Dalam hidup kita ni, 70 kali sehari minta ampun. Ya Allah, tolong ampun dosaku, ya Allah. Rasulullah kata, inni atubu ila Allah aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari dalam hidup ni. Nak sebutnya demikian pada kita. Yang keempat, tolong dekatkan diri kita dengan orang-orang alim dan dengan tempat-tempat yang soleh. Jangan jauh dengan orang alim. Mesti ada di kalangan kita nak tumpang siapa. Kalau masuk dalam kubur nanti, mereka tanya kita, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kita boleh jawab, saya belajar tafsir dengan ustaz sekian-sekian. Kamu belajar hadis dengan siapa? Saya belajar dengan orang ni. Kita boleh jawab demikian. Jangan tak boleh jawab. Masuk dalam kubur nanti, mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Dengan Google je, ya Allah. Kamu belajar hadis dengan siapa? Saya belajar dengan WhatsApp. Jangan demikian. Datang duduk dengan majlis, dengan orang-orang alim. Bila kita boleh buat 4 perkara ni, insya-Allah sakarat kita menjadi ringan dan kemudahan yang kita lalui dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, tolong pikul Islam ini. Tolong pikul Islam ini. Jangan kita harap yang pikul Islam ni ustaz-ustaz je. Jangan. Islam ni kena semua pikul. Supaya apa dia? Supaya kita dapat yang disebut dengan syahadah, mati syahid di jalan Allah. Biar kita dapat mati syahid.
Kalau tuan-tuan dapat mati syahid, saya dapat mati syahid, tak ada sakarat. Orang yang mati syahid tak ada sakarat. Allah jadikan satu jalan yang mudah dalam hidup kita untuk tidak berlaku sakarat dalam hidup kita ni. Apa dia? Mati syahid. Macam mana nak mati syahid? Mati syahid dalam hidup kita ni, berjuang menegakkan kalimah Allah. Dalam hidup kita ni, yujahidu fi sabilillah wala yakhafuna laumata laib. Berjuang di jalan Allah. Jangan takut dengan celaan manusia yang mencela. Maksudnya apa dia? Kerja kita tegakkan Islam. Jangan kita harap tegakkan Islam ni siapa? Tunggu ustaz-ustaz, tunggu orang-orang yang tertentu. Jangan. Tetapi kita, setiap di kalangan kita, orang tanya, kerja apa sekarang? Kerja menegakkan kalimah Allah. Sampai bila? Sampai kita mati. Imma syahadah wa imma yamut. Sama ada kita berjumpa dengan syahid ataupun kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh jaga lima-lima ni, insya-Allah saya yakin kita akan selamat waktu mana kita melalui sakarat yang amat getir dalam kehidupan kita. Saya diminta untuk cakap sakarat je, saya pun rasa cukup dah. Nampak macam nak jadi sakarat semua dah. Bila kita cerita tentang demikian, malam ni kita cerita tentang mengenai muqaddimah sahaja terhadap yang disebut dengan perjalanan kematian. Kerana besar lagi alam-alam yang di hadapan tu, jauh lebih besar lagi. Malam pertama di barzakh. Kenapa kita mesti besarkan malam-malam di barzakh? Kemudian macam mana kita nak minta tolong bila dalam kubur, nak minta tolong dengan orang yang hidup. Orang yang hidup nak tolong orang dalam kubur. Perbincangan panjang tuan-tuan. Untuk kita nak bicarakan tentang tajuk tu, saya cadangkan tuan-tuan datang majlis-majlis ilmu. Saya tengok surau tuan-tuan ni banyak dengan sejarah yang panjang. Sejarah mesti ramai dah alim ulama yang lahir daripada surau yang sebegini. Oleh yang demikian, tuan-tuan ambil manfaat daripada tempat yang baik sebegini, penuh dengan keberkatan ini. Saya yakin bila saya datang solat bersama dengan tuan-tuan tadi, rasa lain sikit, lain macam je surau ni. Banyak kelebihan yang Allah jadikan di tempat yang baik sebegini. Tentu orang yang ikhlas yang membina dan membangunkan tempat ini, maka kita mesti teruskan benda-benda yang demikian. Kerana mereka telah berjumpa dengan janji Allah. Manakala kita sedang menunggu saat untuk ditunjukkan, membuktikan kebenaran janji kita dengan Allah. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang telah gugur di jalan Allah. Ada yang sedang menunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Siapa yang menunggu saat gugur di jalan Allah? Kita ni sedang menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Kita tak tukar janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan jemputan saya pada malam yang baik ini. Saya pohon kemaafan kerana panjang sikit masa saya bercakap ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bertemu dan bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi di atas jemputan ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah memberi kesempatan untuk kita membetulkan jalan hidup kita, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kami. Kama nawwaltal arda bi nuri syamsika. Sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kami. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat belas kasihan kamulah kami tagihkan pada kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.